saya nak bagi tahu. Pertama sekali, kita akan menyentuh soal yang sangat crucial, yang sangat penting yang berlaku pada hari ini, iaitu di mana Azmin Ali telah pun mengisytiharkan menyertai bersatu. Zuraidah dan sekutu-sekutunya semua telah menyertai bersatu. Kenapa mereka menyertai bersatu? Itu sebenarnya yang kita nak ungkaikan pada malam ini. Sedangkan saya kata bahawa mereka akan membuat parti sendiri. Iswardin, nampak engkau salah dah. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya perancangan awal Azmin dan juga janji dia kepada sekutu-sekutunya yang melompat parti 11 orang, seramai 11 orang itu adalah untuk menubuhkan parti baru, adalah untuk bergabung dengan menjadi kingmaker, bergabung dengan Bersatu UMNO dan sebagainya, dan menjadikan Azmin sebagai Perdana Menteri. Namun begitu, perkara ini tidak dapat dilakukan. Kerana apa? Kerana pelbagai sekatan. Kalau tuan-tuan masih ingat pada awal-awal kecoh zaman Zuraidah masuk Bersatu, punya borang itu tersebar luas. Sebenarnya borang itu asli. Borang itu adalah borang asli, kemudian dia menafikan. Kenapa? Pada masa itu terdapat ura-ura bahawa mereka akan menyertai, akan membuat parti mereka sendiri. Namun begitu, akhirnya setelah pejuang itu keluar daripada Bersatu, setelah berpecahnya Mahathir daripada Bersatu, akhirnya mereka nampak peluang untuk nak take over Bersatu. Kerana apa? Dengan Mahathir berada di dalam Bersatu, tidak ada peluang Azmin untuk nak naik di dalam Bersatu, kerana Mahathir, successor kepada Mahathir adalah anaknya sendiri, iaitu Mukhriz. Successor kepada Mahathir adalah anak dia sendiri, iaitu Mukhriz. Mana mungkin Mahathir nak mendahulukan Azmin, walaupun orang kata Blue Eyes Boy lah, Blue Eye Boys lah, atau Blue Eyes Boy. Aku pun tak ingat dah term tu. Nanti adalah orang betulkan aku ni. Anak angkat lah, apalah. Anak angkat ke anak apa ke, takkan dia dapat mendahulukan si Mukhriz tu berbanding dengan Azmin. So Azmin nampak bahawa peluang dia untuk naik di dalam Bersatu tu adalah amat mustahil, memandangkan bahawa successor dia punya pesaing dia adalah Mukhriz. Mustahil. Namun begitu, bila keluarnya secara rasmi Mukhriz dan juga Mahathir daripada gabungan ini, maka nampaknya peluang dia untuk mengambil alih Bersatu itu adalah lebih cerah. Dan menurut beliau, ada 200,000 ahli daripada NOW, Pemuda Negara, NOW, Pemuda Negara, kemudian NOW ni wanita lah, Pemuda Negara, pemuda, kemudian dia ada wanita muda, tak apa kan nama dia, wanita muda pula menyertai Bersatu ini. Dia kata 200,000 ahli sekarang menyertai. Well, dia Azmin ni kalau bab exaggerate, dia memang nombor satu. Kan 200,000 orang ahli menyertai Bersatu sekarang ini, mengikut dia. Dia ahli yang melompat tu, kalau boleh capai 100,000, tak ada, kalau dapat 50,000 pun dah kira sedap dah tu. Kalau dapat 50,000 pun dah kira sedap dah. Sebab kita tahu, kita ambil congak lah, buruk lah congak. Satu cabang ambil lah 100 orang. Kalau 200 cabang, ambil lah 1,000 orang lah. Kan 1,000 orang satu cabang, so 220 cabang, dia dapat 200,000. Tetapi bukan semua cabang keluar 1,000 orang. Dia paling ramai pun cabang lah, betul-betul lah Kak Dailan, yang betul-betul letak jawatan paling ramai lah, ikut rekod yang kita ada, paling ramai 200 orang. Paling ramai, tak sampai pun 1,000. Adalah cabang ni declare 2,000 orang. Sabang kat Sabah lagi best. Dia kata 8,000 orang yang keluar parti. 8,000 orang keluar parti, dia kata. 8,000 orang keluar parti. Tapi atas pentas ada 8 orang. Ada satu cabang dekat Lawas tu. Dia kata 2,000 orang parti ahli keadilan telah keluar parti daripada Lawas. Barubian declare. Bukan Barubian, adalah budak dia declare. Kemudian Haji Japar ni, ketua cabang Lawas sekarang, dia kata ahli cabang di Lawas dia tak sampai pun 2,000. Tapi dia declare 2,000 orang keluar. Sama juga dengan Tanjung Manis. Tanjung Manis kata 2,000 orang ahli telah keluar. Ketua cabang Tanjung Manis cakap dengan saya, ahli dia ada 1,800 je. Kat mana datang sampai 2,000 tu? Sebab dia main petik. Dia orang ni kalau keluar dapat pemberita, of course lah, dia takkan tahu data-data ni. Tapi apa yang dia cakap, pemberita tulis, dan kita tak salahkan pemberita pun. So sekarang ini apa yang berlaku, pemberita yang cakap, yang ambil statement dia mengatakan, oh sekarang ini 200,000 ahli telah menyertai telah menyertai Bersatu, hasil dibawa daripada Azmin. Kalau 200,000 ahli menyertai Bersatu, saya percaya, to be honest with you lah, saya percaya lepas ni tahun pemilihan, tak lama lagi pemilihan ni,
bukan yang inilah, 3 tahun akan datang Azmin akan jadi presiden Parti Bersatu ni. Azmin akan jadi presiden Parti Bersatu, percayalah. Dan bersatu, ini saya nak beritahu dengan bersatu lah. Azmin dah masuk ke dalam parti anda, good luck. Good luck lah. Sebab apa saya kata good luck? Selepas ini anda tahu kenapa kami menentang Azmin. Anda akan tahu kenapa kami menentang Azmin. Sebab tu saya kata sekarang ini dalam bersatu sekarang ini kita timbul question. Okey, yang pertama saya nak bawakan. Parti Azmin tadi tu, parti sendiri nampaknya tidak berjaya, tidak mendapat sambutan. Kalaulah dia ada sambutan 200,000 tu ahli bukan sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh buat parti sendiri dengan mudahnya. Tapi kenapa dia tak boleh bawa 200,000 tu? Kenapa dia tak boleh buat parti sendiri? Yang pertama sebenarnya bukan sebab kelulusan. Dia Menteri Kanan, nak lulus tak ada masalah. Dia Menteri Kanan, nak lulus tu tak ada masalah. Arahan Menteri Kanan, dia buat parti sendiri tak ada isu. Kenapa tak boleh diluluskan? Tuan-tuan, bukan tak boleh. Kenapa tak ada parti sendiri? 200,000 tak ada. Cuba fikir logik sikit. 200,000 tak ada ahli, tak ada parti sendiri. Bangang ke bodoh? Yang mana satu? Sebenarnya bukan 200,000. Kalau dapat ada 20,000 pun dah kira sedap dah. Dah ada 20,000 pun dah kira sedap. Tetapi permainan Azmin ini, bila dia masuk ke dalam parti Bersatu, dia telah menimbulkan banyak masalah, terutama kepada mereka-mereka bukan Melayu yang sebelum ini nak ikut Azmin Ali kerana janji-janji manis. Janji-janji manis. Oh dunia ini. Janji-janji manis. Janji manismu, kata Aisyah. Janji manis Azmin. Sebab apa mereka nak melompat? Mereka tahu nak masuk Bersatu tak boleh. Bersatu parti Melayu. Bersatu adalah parti Melayu diwujudkan oleh Mahathir untuk Melayu. Islam Melayu. Kat mana ruang orang bukan Islam, orang bukan Melayu di dalam parti Bersatu? Jadi nak tak nak, Azmin menjanjikan akan ada parti baru. Jonathan Yassin, Santara nak pergi mana? Penyokong-penyokong dia nak pergi ke mana? Akhirnya timbullah satu kenyataan hari ini oleh Muhyiddin Yassin akan meminda perlembagaan untuk mewujudkan sayap kepada bukan Melayu di dalam Bersatu. Tuan-tuan puan-puan, faham tak maksud sayap ni? Sayap ni level dia rendah. Itu maksud sayap. Sayap letaknya di tepi, bukan di kepala. Kepala tetap tak boleh bukan Melayu menjadi pemimpin. Itu yang kita kena faham. Situasi ini kita kena faham. Keadaan ini kita kena faham. Untuk orang bukan Melayu di luar sana, parti Bersatu bukan untuk anda, dan anda tidak akan boleh pergi ke mana-mana dengan parti Bersatu. Akhirnya agenda di bawah adalah agenda agenda ketuanan Melayu. Dia bawa balik agenda ketuanan Melayu untuk apa? Untuk dia punya survival politik dia. Dia tidak akan ubah lain seperti UMNO. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, PAS pun ada sayap, bukan sayap lah. Parti apa orang kata bukan parti, apa saya panggil lah. Dia ahli bersekutu. Ahli bersekutu. Yang ahli bersekutu berkaitan dengan berkaitan dengan orang bukan Islam. Dia bukan masalah orang bukan Melayu, dia bukan Islam. Ahli bersekutu kepada bukan Islam, maka boleh menyertai PAS. Sama juga dengan isu tersebut. Bersatu ini akhirnya bila Bersatu tu menyertai bukan Melayu menyertai Bersatu, isunya adalah bagaimana dengan keadaan mereka selepas ini. Kedudukan mereka di dalam parti hanya sekadar sayap. Kalau sayap ni tak ada beza dengan pemuda, tak ada beza dengan wanita, hanya sekadar sayap. Dia tidak boleh membuat keputusan apa-apa di peringkat tertinggi. Tapi interesting lah, something interesting untuk kita note pada pemilihan parti yang akan datang, lepas undang-undang itu ditubuhkan, diwujudkan. Adakah dia hanya sekadar picisan-picisan orang bukan Melayu ini di dalam parti Bersatu? Dan akhirnya Azmin sendiri telah menidakkan, telah membuang janji yang sebelum ini kita ketahui nak buat parti sendiri, nak membawa orang-orang multiracial parti kononnya, nak membawa parti berbilang kaum,
akhirnya dia tidak berjaya, tuan-tuan dan puan.